Rupa-rupanya tuan-tuan, selama ni saya dengan tuan-tuan yang masih berlaku lalai atau tak khusyuk dalam solat ni, kerana hati kita dia tak berhubung baik dengan Allah. Itu menyebabkan dia masuk benda lain. Kerana dalam hidup kita seharian pun banyak hati kita terputus ingatan kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah lana sudurana. Ya Allah, kau lapangkanlah hati-hati kami ya Allah. Wa hassin akhlaqana wa adabana ya Allah, kau perelokkanlah akhlak-akhlak kami dan adab-adab kami ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan di akhirat ya Allah. Allah marzuqnal fahma wal ilma ya Allah, kau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan ya Allah. Wal hikmata wal aqla, kau rezekikanlah kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang sempurna ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurusi surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ahli ilmu, seluruh jawatankuasa surau. Yang saya hormati dan saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita melafazkan betapa bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kerana Allah masih lagi memberi segala nikmat kepada kita, terutamanya nikmat beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat berada dalam majlis ilmu taman-taman syurga Allah. Ya, kita sangat-sangat berharap dengan ibadah yang Allah berikan peluang untuk kita sembahyang, baca Quran dan segala-galanya, tuan-tuan sekalian, kita mendapat rahmat Allah dan kita dibawa oleh Allah dengan ahli keluarga kita, ibu bapa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik tuan-tuan, sebagaimana yang disebut oleh Tuan Haji tadi, kita akan sambung malam ni muka surat 92, kaedah amali, iaitu kaedah praktikal bagaimana hati kita ataupun membawa hati kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sekali lagi saya ulang supaya kita masih ingat, saya yakin tuan-tuan pun masih ingat, buku yang kita baca ni adalah perbahasan ringkas ya, supaya hati saya, hati tuan-tuan, hati puan-puan sentiasa ingat Allah, terutamanya dalam kita beribadah kepada Allah. Dan hati inilah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi, hati orang beriman ini, hati orang Islam ni, dia ada 15 jenis hati. Yang awal-awal dulu kita baca 15 jenis hati, dan ada 2 ayat daripada 15 itu benar-benar Allah menyebut bahawa kita akan bertemu dengan Allah dengan membawa hati tersebut. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi, sekadar saya nak ingatkan balik ya, yang pertama antara ayat yang kita baca dulu, kalau tuan-tuan masih ingat, dalam surah Qaf ayat 33. Ya, surah Qaf ayat 33. Man khasyar rahman, sesiapa yang takut kepada Tuhan Ar-Rahman, bil ghaib, sedangkan Allah dia tidak kelihatan olehnya. Ya, Allah ni tidak dapat dilihat oleh orang yang takut kepada Allah tadi. Wajaa, lalu dia datang bertemu dengan Allah di akhirat nanti, biqalbin munib, membawa hati. Yang ni yang kita nak sangat tuan-tuan. Di saat hati tuan-tuan dan puan-puan sentiasa ingat Allah, akhirnya hati kita menjadi hati yang sentiasa bertaubat kepada Allah. Dan terang-terang ayat ni, surah Qaf ni ayat 33, ada orang ni dia akan selamat jumpa Allah akhirat nanti. Wajaa, sebab dia datang ketika itu jumpa Allah, biqalbin munib, dengan hati yang bertaubat. Kalau tuan-tuan baca ayat 34, ni ayat 33. Ayat 34 ni kalau tuan-tuan baca lagi,
Bila mana seseorang yang datang jumpa dengan Allah dalam keadaan hati dia bertaubat, maknanya hati dia ingat Allah. Dengan sebab ingat Allah itulah dia bertaubat. Kita ni tuan-tuan, kalau kita berdosa tapi tak ingat Allah, kita tak akan mungkin bertaubat. Tapi di saat kita berdosa, kita ingat Allah dan kita takut dan gerun di saat nak bertemu dengan Allah, di saat itu hati kita datang perasaan gerun, takut dan bertaubat. Kalau tuan-tuan baca ayat 34, orang yang macam ni Allah kata apa? Udkhuluha bisalam. Di saat dia datang jumpa Allah bawa hati yang macam ni, Allah kata silakan masuk syurga. Bisalam, dengan salam sejahtera. Allah persilakan orang ni. Ada satu lagi ayat tuan-tuan sekalian saya nak ringkaskan, bukan apa sebab nak bawa kepada tajuk malam ni. Ya, ayat yang keduanya yang dicatat di sini ialah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 hingga 89. 88-89 Allah mengatakan, dan ada suatu hari dalam hidup yang akan kita tempuh nanti. Hari itu hari kiamat. Ya, atas muka dunia ni pun banyak hari-hari yang kita lalui. Hari bapa, hari ibu, hari merdeka, macam-macam hari, hari maulid dan sebagainya. Ada satu hari. Hari itu Allah bagi tahu awal-awal pada kita, la yanfa'u malun wala banun, tak ada manfaat harta kita yang banyak, wala banun, tak ada manfaat dan tak ada guna anak kita yang ramai. Kenapa? Kerana pada hari itu Allah tak menerima siapa-siapa yang bawa harta banyak, anak yang ramai, kecuali illa man atallah, pada hari itu seseorang yang datang jumpa dengan Allah biqalbin, dia bawa hati. Yang ni surah Asy-Syu'ara ayat 88. Baik, maka di saat hati kita menjadi hati yang bertaubat, hati kita menjadi hati yang khusyuk, hati kita menjadi hati yang kita kata jujur dan sebagainya, maka di sana pula ada satu, muka surat 92, saya nak balik. Muka surat 92 itu ada satu kaedah amali. Kaedah secara praktikal, bukan teori lagi. Ya, yang akan membawa hati kita bukan sekadar menjadi hati bertaubat, bukan sekadar menjadi hati yang khusyuk, bukan sekadar menjadi hati yang selamat, tetapi hati yang mengenal Allah. Okey tuan-tuan sekalian, saya nak mula baca muka surat 92 tu. Baik. Dan kaedah amali ni dalam hati mengenal Allah, dia ada dua peringkat. Sebelum sampai ke peringkat yang ketiga yang disebut ma'rifatullah. Baik, peringkat pertama disebut peringkat muraqabah. Ya, hati ini secara praktikalnya mesti melalui peringkat pertama, iaitu peringkat muraqabah. Saya baca tuan-tuan. Adapun permulaan bagi martabat ihsan adalah proses muraqabah. Baik, dalam perjalanan hidup manusia ni, dia melalui martabat atau dalam bahasa lain maqam, kedudukan. Pertama, manusia melalui kedudukan sebagai seorang muslim, dan dia kena maqam, dia angkat martabatnya kepada muslim yang mukmin, kemudian muslim yang muhsin. Dalilnya tuan-tuan baca dalam Matan Arba'in Imam Nawawi rahimahullah, hadis yang kedua. Matan Arba'in Imam Nawawi, hadis yang kedua, hadis daripada Sayyidina Umar Al-Khattab, yang saya yakin tuan-tuan dah faham dan dah belajar. Hadis berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan. Dah banyak kali dah kita khatam tajuk ni dengan ustaz-ustaz kita. Islam, orang tu jadi muslim. Iman, orang tu akan jadi mukmin. Dengan iman itu dia jadi mukmin, maka dia jadi muslim yang mukmin. Ada satu lagi tahap, ihsan, yang dia akan jadi muhsin, maka dia jadi muslim yang mukmin yang muhsin. Martabat yang ketiga ni lah, maqam yang ketiga ni lah yang disebut maqamul ihsan. Yang di sinilah ada kaedah praktikal yang membawa hati seseorang hamba Allah itu mengenal Allah. Iaitu pertamanya disebut muraqabah. Iaitu apa makna muraqabah? Iaitu hati sentiasa merasa. Ya, hati kita, oleh kerana kita sudah tahu di hati ni ada perasaan. Antara banyak-banyak benda yang kita kena rasa di hati kita ialah merasai bahawa diri diawasi oleh Allah melalui pandangannya, pandangan Allah yang meneliti setiap gerak-geri hamba tersebut. Tuan-tuan sekalian, tahu dah. Kalau saya tanya, tuan-tuan tahu tak Allah duk tengok kita? Tahu. Dah bila lagi tahu? Dah lama dah. Allah kan Tuhan yang maha melihat. Dan penglihatan Allah itu tidak pernah terbatas. Sehingga diibaratkan, kalau ada seekor semut hitam berada di waktu malam yang gelap gelita, berjalan di atas batu hitam. Semut hitam yang berada di malam yang gelap gelita, berjalan di atas batu hitam. Itu pun Allah nampak. Kita ni tuan-tuan sekalian, dah tak pakai cermin mata,
Ni pun tak berapa nampak lagi. Kita tu sama dah, saya pun sama dah, kita pakai cermin. Allah tak, itu penglihatan Allah. Ya, kerana Allah itu Tuhan yang maha sempurna pada penglihatannya. Apa makna sempurna? Tidak terbatas. Itu sempurna. Selagi mana kita terbatas, maka kita tidak sempurna. Maka kalau kita sudah meyakini dan merasai bahawa Allah itu maha melihat, maka hati ini sentiasa, setiap waktu, setiap saat, setiap ketika, setiap tempat, setiap keadaan, hati sentiasa merasa bahawa Allah, kita diawasi. Ya, kita ni diawasi oleh Allah melalui penglihatan Allah terhadap setiap gerak-geri kita. Cuma kalau boleh cantik lagi di sininya, sama ada gerak-geri kita ataupun pada zahirnya atau pada batin hati kitanya. Allah nampak dalam hati kita. Kalau kita sedang berkata apa-apa dalam hati kita. Mana dalilnya, tuan-tuan sekalian? Dalil ayat ni saya bawa agak panjang, surah An-Nisa ayat 1. Kalau kita nak dia punya syahid, dia punya perbahasannya yang akhir itu je. Cuma kita bacalah, ambil barakah, tuan-tuan sekalian. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kamu semua ataupun bertakwalah kamu semua, rabbakum, akan Tuhanmu. Ya, allazi, Tuhan yang mana? Kerana dialah Tuhan yang khalaqakum, yang telah mencipta kamu, min nafsin wahidah, ia daripada seorang manusia, wa khalaqa minha, dan daripadanya, daripada seorang tadi, Allah Subhanahu wa taala telah mencipta zaujaha, pasangannya ataupun isterinya. Yang dimaksudkan di sini Sayyidina Adam dengan Hawa. Dan daripada Nabi Adam dengan Hawa, wa bassa minhuma rijalan katsira, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan, ada di kalangannya laki-laki, rijal, wanisa, adanya di kalangan perempuan. Katsira, ramai, tuan-tuan sekalian. Baik, wattaqullah, Allah ulang lagi sekali, hendaklah kamu semua bertakwa kepada Allah. Dan bagaimana salah satunya? Ialah allazi tasaaluna bihi wal arham, yang dengan mempergunakan nama-namanya kamu saling berdoa, meminta. Ini salah satu daripada salah satu cara Allah ajar kita. Oleh kerana bila mana kita, tuan-tuan, dalam bermuamalah, dalam hidup berkeluarga dan sebagainya, mungkin kita berdepan dengan masalah-masalah tertentu, maka gunalah nama-nama Allah untuk memohon kepada Allah. Wal arham, dan peliharalah hubungan silaturahim, ya, kekeluargaan. Yang ayat akhir itu, innallaha, sesungguhnya Allah, kana, adalah dia, alaikum, ke atas kamu, raqibah, sentiasa mengawasi. Itu saya terjemah dari segi perkataan-perkataan. Kalau bahasa Melayu kita, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Kalau bahasa Arab, inna, sesungguhnya Allah, kana, adalah dia, iaitu Allah, alaikum, ke atas kamu semua, raqibah, ya, dia menjaga dan dia mengawasi. Inilah dalil muraqabah. Kalau orang tanya kita, mana dalil Quran yang mengatakan muraqabah, hati kena sentiasa rasa bahawa diawasi oleh Allah. Ini dalil dalam surah An-Nisa ayat 1. Kalau hadis baginda Nabi, yang tu Matan Arba'in Imam Nawawi, hadis yang kedua, hadis 40, muka surat 93, tuan-tuan. Baik, kaedah mencapai muraqabah. Ini kaedah praktikal yang akan mana membawa hati saya, tuan-tuan, kepada sifat ini. Yang pertama, muraqabah adalah dengan cara menghadirkan dalam hati, ya, bahawa sentiasa bawa dalam hati kita. Sebab hati ni, tuan-tuan, kita sudah faham dah apa makna hati. Dalam bahasa Arab, perkataannya qalbu. Apa makna qalbu? Yang berbolak-balik. Apa makna bolak-balik? Sesuatu yang tak tetap. Ya, kejap nak pergi, kejap tak jadi. Kejap setuju, kejap tak setuju. Ni kan tak tetap kan? Itu hati. Okey, selesai. Dia tak boleh hurai sangat, ya. Akhir-akhir ni tak boleh. Dia sensitif. Tak apalah, biarlah, tuan-tuan. Okeylah. Maka oleh kerana hati saya, hati tuan-tuan, kadang-kadang dia hadir sangat, rasa dekat dengan Allah. Betul ya? Kadang-kadang rasa dekat dengan Allah, kadang-kadang rasa khusyuk, kadang-kadang tak tahu ke mana dia. Kadang kalau dalam solat pun dia hilang. Tuan-tuan pernah hilang hati dalam solat? Ke hilang perasaan? Hilang hati ke hilang perasaan? Hilang perasaan khusyuk yang ada kat hati tu. Ke hati pun dah tak ada dah. Ya, ada orang ni, tuan-tuan sekalian, ni bahaya ni, kita kena ingat balik. Sebab ada orang dia pernah bagi hati dia kat orang perempuan. Ni yang hilang ni. I bagi hati I kat you, sudah. Lepas tu dalam solat nak bawa apa? Solat kan Allah nak niat. Niat tu kan kat hati. Solat kan nak apa? Nak khusyuk. Khusyuk tu kat hati. Kalau dah bagi kat orang perempuan, habis nak solat dengan apa? Yang ni tak adalah tu selingan sikit-sikit, tuan-tuan sekalian, ya. Sebab tu kata, ada hati lagi tak? Alhamdulillah ada.
Kalau ada hati, ada perasaan. Ada. Salah satu perasaan yang mesti ada, perasaan yang ni. Sentiasa. Tapi kalau dia hilang, tuan-tuan kena bawa dia balik. Ya, bawa dia balik. Kalau Imam Ghazali, dia suruh kita cari. Kalau kita ni, hati kita dah tak rasa khusyuk, dah tak rasa takut pada Allah, dah tak rasa itu, tolong cari. Di mana tempat nak cari? Dalam solat. Ya. Kalau tak jumpa dalam solat, baca Quran. Tak jumpa baca Quran, pergi kat kubur. Kok ada datang perasaan takut pada Allah. Tengok orang mati semua dah. Tuan-tuan, kubur ni adalah bukti bahawa manusia tu mati. Dan kubur ni bukti yang tak mampu untuk kita nafikan bahawa manusia tu mati. Sekaya mana dia, sekuasa mana dia, sekaya mana, sehebat mana, mati. Cuma kubur Qarun aja tak dah jumpa ke kubur Qarun? Kubur Firaun ada. Maknanya sekaya mana, sehebat mana, sekuat mana, ada kubur. Kalau dah ada kubur, maknanya mati. Okeylah, maka kalau pergi ke kubur pun tuan-tuan tak datang juga perasaan, maka ketika itu Imam Ghazali kata apa? Minta dengan Allah hati lain. Kita dah tak ada hati rupanya. Ataupun hati kita sudah mati. Jadi, tapi kalau masih lagi boleh hadirkan rasa, tu kena. Jadi saya ulang lagi sekali, muraqabah adalah dengan cara menghadirkan dalam hati bahawasanya Allah sentiasa. Allah sentiasa melihat dirinya dan memerhati setiap perbuatannya, sama ada perbuatan batin maupun perbuatan zahir. Ya, perbuatan ni tuan-tuan ada dua, atau dalam bahasa Arab kadang-kadang disebut begini. Amal ni ada dua jenis amal. Amal zahir, amal batin. Amal zahirnya yang tuan-tuan sudah maklum. Kalau solat, rukuk, sujud, iktidal, itu amal zahir. Amal batin, niat. Niat tu. Mana lebih besar, mana lebih utama? Amal batin. Kalau tak ada niat, rukuk tak dikira semua. Sujud tak dikira. Itu amal batin. Sebab tu kadang-kala, kata ulama', kadang-kala Allah letak amal batin itu, nak tunjuk keutamaan amal batin, Allah letak perkataan lebih awal nak banding dengan solat. Contoh, wasta'inu bis-sabri was-salah. Hendaklah engkau minta tolong dengan Allah dengan sabar dan solat. Kenapa Allah letak sabar dulu baru solat? Itu kata ulama, sabar tu amal batin. Sabar tu di sini. Dia bukan di mulut tu kan, ya? Bukan di mulut. Saya sabar ni, saya sabar ni. Duk cakap kat orang sabar, padahal rupanya dia cakap tu pun dia tak sabar. Muka dia tu tak sabar. Nasib baik saya sabar, kalau tidak saya marah ni. Bunyi pun dah tak sabar dah tuan-tuan sekalian. Sebab tu bukan sabar, bukan di sini, di sini. Sabar. Sebab tu Allah Ta'ala dia dahulukan perkataan sabar dengan solat. Kerana orang kalau tak sabar, dia tak akan solat. Sebab apa? Sebab solat ni, wa innaha lakabiratun. Solat ni berat. Kalau tak sabar, apatah lagi nak datang surau ni tuan-tuan. Betul ya? Datang surau. Jangan. Tuan-tuan dah biasa. Tuan-tuan ni dah biasa. Alhamdulillah Allah bagi rezeki. Kalau yang tak biasa, jangan. Susah nak datang tuan-tuan. Sama juga datang nak duduk sekejap kat kuliah ni. Nak kena sabar juga ni. Ni penyabar-penyabar lah ni. Betul. Kalau tak sabar, jangan tuan-tuan. Tak adalah. Yang balik tu pun sabar juga. Jangan salah faham ya. Takut orang. Cuma dia ada tugas. Okey tuan-tuan sekalian ya. Sebab tu didahulukan. Jadi sentiasa hadirkan dalam hati kita bahawa Allah sentiasa, setiap saat, setiap waktu, atau kalau mudah kita cakapnya, setiap kelipan mata, setiap jenutan jantung, Allah melihat diri kita. Ya, memerhatikan setiap perbuatan kita. Sama ada perbuatan tu zahir ataupun batin. Okey, selesai. Yang kedua, seseorang yang sentiasa melazimkan sifat muraqabah, sentiasa menghadirkan dalam hatinya perasaan itu, yang tadi, akan menembusi hijab dirinya. Ya, tuan-tuan sekalian, pada diri kita ni dia ada macam seolah dinding, hijab, yang kadang-kadang kita sendiri pun tak nampak diri kita. Ramai tuan-tuan, dia tak nampak diri dia. Apa? Dia rasa diri dia hebat, dia rasa diri dia alim, dia rasa diri dia pandai. Padahal apa? Dia nak selesai masalah dia pun tak boleh. Nak pandai apa? Dia rasa kuat. Rasa kuat apa tuan-tuan sekalian? Dia berjalan pun dah pakai tongkat, kuat macam mana? Contoh kan? Ke dia tak pakai tongkat, dia kuat lagi? Sama lah juga pun. Dia kadang-kadang betul tuan-tuan.
Allah tuan-tuan, samalah saya, samalah kita. Tapi ada orang dia tak nampak. Kenapa? Dia terhijab. Sehingga dia tak nampak siapa diri dia. Tidak lebih daripada seorang hamba. Ya. Alim tak? Sebenarnya sejujurnya tuan-tuan, tak ada orang pun yang alim, sebenar-benar alim. Yang apa makna alim? Alim tu ialah yang berilmu. Siapa? Allah yang berilmu. Kita ni diberi ilmu. Sebab tu ilmu ni kalau kita belajar, ilmu ni dia bahagi dua. Ilmul qadim, ilmul hadis. Apa makna ilmul qadim? Ilmul qadim ialah ilmu yang tidak ada permulaan dan ilmu yang tidak ada kesudahan. Ilmu Allah. Ya, ilmul qadim yang ada pada Allah. Kita ni ilmul hadis, ilmu yang baharu, yang ada permulaan. Tuan-tuan setakat tuan-tuan ingat ya. Umur berapa tuan-tuan rasa ada ilmu sikit? Setakat ingat. Ke sampai sekarang pun rasa, tak ada lagi Ustaz. Tapi kadang-kadang orang kan, kadang-kadang, saya rasa ada ilmu sikit lah tu. Ada pengetahuan sikit masa saya umur 20 tu. Rasa cerdik sikit, ada ilmu sikit. Kan? Tapi sesuatu yang ada permulaan, yang dia akan ada pengakhiran. Sampai masa dia lupa. Lupa ni ada dua pula. Lupa sementara dengan lupa selama-lamanya. Lupa sementara, yang kita lupa ni. Kejap-kejap lupa, kejap ingat. Kejap-kejap lupa, ingat. Ni lupa sementara. Ada satu lupa selamanya. Nyanyuk nama dia. Nyanyuk. Dan ada satu lagi, nyanyuk mungkin lagi kadang-kadang okey sikit kan. Dia nyanyuk ni boleh sihat balik ke? Mungkin. Ke tak ada dah? Wallahualam. Kena cari doktor. Tapi ada satu lagi mati. Habis segala-galanya. Profesor ke doktor ke ustaz ke alim ke, kalau dah mati cuba tanya hukum dia. Satu hukum pun tak boleh nak jawab. Itulah manusia. Jadi apa yang nak lebih? Tak ada lebih apa-apa. Sebab tu jangan kita tak nampak diri kita sendiri. Tapi ini permulaan. Bila mana kita dah melazimkan, membawa, sentiasa hadirkan dalam hati kita, ya, bahawa Allah sedang memandang, memerhatikan kita, ketika itu dia tembus. Ya, hijab diri kita tembus. Dia nampak. Baik. Sehingga bertemulah pemerhatian dirinya. Mula dia nampak. Nampak apa? Dia mula nampak diri dia diperhati oleh Allah. Sekarang ni tak nampak. Terhadap apa? Terhadap pemerhatian Allah kepada dirinya. Dia mula nampak Allah sedang perhatikan dia. Tuan-tuan, kadang-kadang ada orang ni duduk dalam surau pun dia mengumpat. Contohnya. Sebab apa? Dia tak nampak. Dia tak rasa bahawa dia sedang duduk dalam rumah Allah. Ya. Macam ginilah tuan-tuan. Traffic light merah, ada polis. Dia langgar juga. Tu tak nampak traffic light merah ke tak nampak polis? Tak nampak polis. Tak nampak polis tuan-tuan sekalian ya. Kalau dia sebenarnya bukan masalah traffic light merah atau hijau, polis tu masalah. Betul ya? Ini siapa samalah kita. Ada orang ni, dia bukan. Sebab apa? Wallahualam, dia kenapa? Sebab dia duk nampak diri dia. Hebat pada polis ke apa? Gitulah kita dengan Allah kadang-kala. Minta maaf tuan-tuan, tu ibarat, walaupun tepat tak tepat, ibarat. Allah harap-harap saya, tuan-tuan, kita lazimkan keadaan itu, mulut nampak. Ya, dengan pemerhatian Allah ke atas dirinya. Okey, itu yang tu kaedah yang kedua. Kaedah pertama, sentiasa bawa dalam hati. Hilang, bawa lagi. Hilang, bawa lagi, tuan-tuan. Yang kedua, kena sentiasa, kalau dah hadir dalam hati kita, sentiasa lazimkan dia, agar dia tak hilang lagi. Yang ketiga, muraqabah tidak akan hadir pada hati yang sentiasa tamak, dalam memenuhi semua keinginan nafsu yang sentiasa mengajaknya menjauhi Allah. Yang ni. Ya, perasaan sentiasa merasai Allah melihat kita, memerhati kita ni, dia payah nak hadir kalau kita duk sibuk dengan nafsu. Nafsu ni tamak. Ya, tamak nak. Dia sebenarnya dia tak salah pada nafsu. Dia salah pada sifat kita yang tidak mengikut kehendak yang tepat, mengawal nafsu tu. Contoh, nafsu ni dia nak makan. Boleh makan? Boleh. Ya. Nafsu ni dia nak tidur. Boleh tak tidur? Boleh. Ya. Kalau nak lawan nafsu sampai tak tidur 2 hari, pensan lah kita. Nak lawan nafsu sampai tak makan, bukan. Makan apa tu? Yang tu. Nafsu nak makan boleh, tapi nak makan apa? Satu. Yang kedua, nak makan banyak mana? Nafsu ni pertama dia makan apa saja depan dia. Dia tak kisah tuan-tuan. Minta maaf saya cakap ya. Nafsu ni khinzir pun dia makan. Biawak dia makan.
Satu. Yang keduanya, berapa banyak? Kalau ikut banyak tuan-tuan, 4 pinggan dia makan. Nafsu. Sebab tu Nabi kata, kita ni kalau nak makan, tunggulah lapar. Berhenti sebelum kenyang. Kalau boleh lah. Berhenti sebelum kenyang. Dan ataupun makan, berhenti, kenyang, berhenti. Dan kenyang ni, dia bukan ukur pinggan. Dia ukur perut. Ya. Kita tengok ada kawan kita tu 3 pinggan. Makan banyak. Tak, perut dia besar. Tak ada masalah. Betul-betul. Jangan makan takat 2 je. Tak boleh. Kalau dia 3 lah. Tapi dia dah kenyang. Boleh tuan-tuan sekalian. Sebab tu dia kata, tak boleh setakat tu dulu. Takut dia panjang sangat. Saya pernah baca pada tuan-tuan, saya nak baca lagi sekali malam ni. Ni ada syair ni. Ada satu syair. Tapi saya selalu baca pada tuan-tuan. Ada satu syair ni. Berkaitan dengan tamak ni. Allah, dia akan sentiasa dengan kita. Cuma satu je Allah nak dengan kita. Allah tak nak kita tamak. Itu ya. Jadi harap-harap Allah lindungi kita daripada tamak. Yang saya dah pernah baca, saya ulang lagi sekali lah. Dia baca begini. Kun ma'allahi tarallaha ma'ak watrukil kulla wa hadhir tama'ak. La ilaha illallah, Allah, Allah. Watrukil kullama wa hadhir tama'ak. Kun ma'allah. Hendaklah engkau sentiasa dengan Allah. Rasa dekat dengan Allah. Rasa sentiasa Allah memerhati kita. Tarallahi ma'ak. Ketika itu kamu akan melihat Allah bersama denganmu. Ya. Kita kena rasa sentiasa dengan Allah. Allah akan sentiasa dengan kita. Tapi ada satu benda. Ya. Watrukil kulla. Kamu kena tinggalkan segala-galanya. Segala-gala tu apa maksud? Segala-gala yang tak ada manfaat. Sebab Islam ni kan, dia boleh kita nak banyak tapi bermanfaat. Nak ilmu banyak boleh? Boleh. Nak harta banyak boleh? Boleh. Tapi yang memberi manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Ya. Sayyidina Osman kaya. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Abu Bakar kaya. Mana salah tak kaya? Tak salah. Tapi dia akan memanfaatkan dunia dan akhirat. Cuma ada satu lagi, wahazir tama'ak. Hendaklah engkau hati-hati dalam bab tamak. Kerana tamak ni dia tak kira halal, dia tak kira haram. Itu tamak. Tu orang tu nampak banyak kalau halal tak apa. Yang tamak ni ialah perasaan nak kepada satu benda yang tak kira halal, tak kira haram. Itu tamak. Boleh tuan-tuan sekalian, makan janji kenyang, halal ke haram tu nombor 1 ke nombor 10. Janji kenyang, janji sedap. Sebab tu ada orang ni dia dah makan nasi 3 pinggan pun dia rasa apa? Sedap. Lepas tu dia makan daging orang pula. Ni yang ni. Ikut nafsu, tamak. Okeylah tuan-tuan sekalian, saya yakin tuan-tuan sudah cukup faham insya-Allah. Saya teruskan di sini lagi. Ini kerana hanya hati yang jujur. Dan satu lagi hati ni tuan-tuan, harap-harap Allah buang dalam hati kita perasaan tamak. Tamak ni ialah benda yang kemahuan ikut nafsu yang tak kira halal, tak kira haram. Dan Allah nak satu lagi hati yang jujur. Jujur ni dalam bahasa Arab disebut sidq. As-sidqu. Jujur atau benar. Sebab tu sahabat Nabi yang nombor 1, ya, nombor 1 sahabat Nabi ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa makna siddiq? Siddiq tu benar. Apa makna as-siddiq? Yang terlalu amat benar. Jujur. Yang ni tuan-tuan kena minta dengan Allah. Ya Allah, kau jadikan hati aku, ya Allah, hati yang jujur, ya Allah. Kau jadikan hati aku, ya Allah, hati yang benar, ya Allah. Engkau buangkanlah dalam hati aku hati yang khianat. Ya, kita kena minta Allah jauhkan. Yang inginkan hanya Allah. Dan salah satu contoh hati yang jujur, hati ini dia tak nak benda lain. Dia nak Allah saja. Dia nak dekat dengan Allah, dia nak rahmat Allah, dia nak redha Allah. Ya. Okey tuan-tuan sekalian, ya. Yang akhirnya Allah memberi anugerah muraqabah ke dalam hatinya. Jadi kalau disebut oleh para alim ulama ni, saya terjemah dalam kitab-kitab Arab tuan-tuan sekalian, ya. Cuma nak bagi tahunya, Allah ni di saat dia nampak dalam hati kita betul-betul nak dekat dengan dia, maka dia akan anugerahkan muraqabah. Sebab tu saya ulang banyak kali di sini tuan-tuan, ya, untuk saya, untuk tuan-tuan, jalan paling mungkin untuk kita berada pada mana-mana kedudukan di sisi Allah, minta dengan Allah. Solat hajat 2 rakaat, minta hati yang benar. Ya, solat hajat 2 rakaat, minta muraqabah.
Ya Allah, Engkau jadikan hati aku, ya Allah, hati yang muraqabah, ya Allah. Boleh tuan-tuan sekalian, ya. Baik, yang keempat, muraqabah bagi ahli maqam ihsan. Tuan-tuan sekalian, ya, muraqabah tu dia ada banyak maksud. Kalau untuk orang awam, ada maksud dia. Untuk kita, orang yang kalau kita berada pada maqam ihsan, apa maksud muraqabah? Suatu zauq. Ya, zauq ni perasaan hati. Ya, zauq ni kalau kita kira perasaan yang rasa seronok di hati. Seronok bagaimana? Sentiasa rasa dengan Allah. Salah satu rasa dengan Allah, rasa Allah melihat, rasa Allah memerhati. Boleh tuan-tuan sekalian, ya? Tak kala hati itu bening dalam menumpukan perhatian hanya kepada Allah, menerusi segenap kehidupan. Tuan-tuan, kalau boleh hati saya, hati tuan-tuan ni Allah anugerahkan di akhir-akhir umur kita ni, dia tak nampak lain dah. Dia nampak Allah. Nampak Allah tu jangan salah faham tuan-tuan sekalian, ya. Tu takut-takut. Nampak kewujudan. Dia begini, saya selalu tanya banyak juga bab ni pada syekh saya. Syekh saya kata, kamu kena ingat satu je, hati ni rasa. Terjemahlah, nampak, bersaksi, apa sahaja pun, dia adalah rasa. Rasa wujud Allah. Rasa dekat dengan Allah. Rasa Allah duk tengok kita. Rasa Allah lah yang mengurus kehidupan kita. Hati ni. Sebab tu saya pesan dalam kuliah-kuliah kan, kita yang umur-umur macam ni kan, dia kena cakap kat isteri. Dulu kan kita pernah cakap kat isteri kan, masa bercinta dulu. Ingat lagi tak? Ke dah lupa dah? Ingat lagi? Apa? Salah satu contohnya, you sentiasa di hati I. Tu kan? Cakap tak dulu? Ke tak romantik sangat? You duduk kat hati I. Sekarang ni kalau umur macam ni tuan-tuan, tuan-tuan kena bincang balik dengan isteri tu. Bincang balik. Cakap, I nak cakap kat you ni. I nak kena buang you daripada hati I. Tapi jangan terasa ni. Jangan terasa ni. Nanti kalau dia tanya, habis abang nak letak saya kat mana? Jangan risau. Ya, I letak you di sisi I. Duduk sini. Habis hati nak letak siapa pula? Tak ada siapa-siapa dah. Dalam hati I hanya Allah. I pun dah dekat nak jumpa Allah. Kalau boleh dalam hati I tu, tambah-tambah saat-saat nak meninggal tu, tak ingat yang lain dah. Allah. Tuan-tuan, tapi Allah ni, yang saya belajar dengan syekh saya, Allah ni, kalau kita ingat dia akan ingatkan kita kepada isteri, dia ingatkan kita kepada mak, dia ingatkan kita kepada tanggungjawab kita kepada anak. Itu Allah. Cuma dia nak hati kita dengan dia dulu. Tapi kalau hati kita dah dengan yang lain, tu dia tak nak. Solat. Sebab tu solat kadang-kadang fawailul lil musallin. Sebab apa? Allazina hum an salatihim sahun. Yang tu yang Allah marah. Solat pun untuk yang lain lagi. Ya dahlah, pergi ke kedai, ke pasar pun untuk isteri, pergi ke mana untuk anak, pergi ke sini untuk kawan, pergi ke sini untuk dunia, pergi ke sini untuk kerja. Solat untuk yang lain juga. Yang ni memang Allah marah kat kita. Yang itulah tuan-tuan sekalian, hati sentiasa dengan Allah. Yang kelima, maqam muraqabah. Baik. Kalau kita guna kaedah perkataan Arab, ihsan tu dia satu maqam. Muslim, Islam satu maqam, satu kedudukan kita sebagai seorang manusia. Manusia apa? Manusia yang muslim. Ni tinggi tuan-tuan. Ya, selepas muslim ni kafir. Kafir ni tak ada nilai dari sisi Allah. Allah tak pandang satu sen pun. Ya. Sebab tu jangan pernah kata orang kafir itu baik. Jangan. Dari segi akidahnya jangan. Cuma kalau kita kata takkan semua jahat, ya, kita tak nafi. Sebab dia pun kadang-kadang dia bagi juga buah limau ke apa. Raya Cina. Tak ada tuan-tuan. Minta maaf ni jangan salah faham ni tuan-tuan ya. Tapi jangan sampai kita berpegang orang kafir baik. Kalau baik, Allah tak akan humban neraka. Allah tahu siapa yang baik, siapa yang tak baik. Ni kena ingat ni tuan-tuan. Jadi kita kena angkat makam. Tapi alhamdulillah, Allah tu lahirkan kita daripada seorang ibu dan ayah yang sudah ada makam. Ada kedudukan pada pandangan Allah. Siapa? Muslim. Itu makam pertama. Kemudian dia naik makam kedua, iaitu mukmin. Kemudian dia makam yang ketiga, muhsin. Dalam ihsan tu dia ada dua makam. Orang yang sudah mencapai makam ihsan, dia ada dua. Pertama disebut makam muraqabah. Ada lagi satu yang tahap tinggi, makam musyahadah. Baru dia sampai kepada ma'rifatullah. Jadi yang kelimanya insya-Allah kita sebut di situ makam muraqabah.
Sebagaimana saya sebut tadi, ihsan tu satu maqam, di dalamnya ada dua kedudukan, ya, iaitu maqam muraqabah adalah permulaan bagi wuslah, ya, bila mana hati kita sudah berada pada tetap pada muraqabah, pada sentiasa merasai bahawa Allah memerhatikan kita, maka maqam itu adalah permulaan, ya, bagi wuslah. Apa makna wuslah? Permulaan berhubungnya hati seseorang dengan Allah. Dia dah mula berinteraksi dengan Allah, dah mula berhubung dengan Allah. Rupa-rupanya tuan-tuan, selama ni saya dengan tuan-tuan yang masih berlaku lalai atau tak khusyuk dalam solat ni, kerana hati kita dia tak berhubung baik dengan Allah. Dia putus-putus. Itu menyebabkan dia masuk benda lain. Kerana dalam hidup kita seharian pun banyak hati kita terputus ingatan kepada Allah. Ya. Jadi bila mana kita dah mula di situ, dia menjadi permulaan bagi berhubungnya hati seseorang dengan Allah, dan juga dia juga adalah permulaan bagi kurbah. Itu bahasa Arab. Apa makna kurbah? Dekatnya diri seseorang kepadanya. Dekat dalam bentuk perasaan. Sentiasa dekat dengan Allah. Bila mana perasaan kita sentiasa dekat dengan Allah, maka itulah kita buat apa pun, tuan-tuan, baca Quran, berdoa, apatah lagi kita solat, dia makin khusyuk, makin khusyuk, makin khusyuk. Itu yang dinamakan muraqabah. Pertama, cubalah kita usaha sekadar yang mampu kita buat. Kalau hilang hati kita perasaan tersebut, bawa kembali. Yang kedua, doa dengan Allah, minta dengan Allah, merayu kepada Allah, sampai satu ketika Allah anugerahkan benar-benar seketul hati yang sentiasa berada pada maqam muraqabah. Bila mana bermula adanya tetapnya hati kita, ketika itu dia memulakan langkah perjalanan berinteraksi dengan Allah, dan mulakan dia semakin hari semakin dekat dengan Allah. Baik, kita baca sikit perkataan di bawah tu. Imam Abu Muhammad Al-Jariri, ia berkata, sesiapa yang tidak menjaga muraqabah, siapa yang dia tak jaga hati dia dengan rasa bahawa Allah sentiasa tengok kepada dia, ya, dan berhubung dengan Allah, maka dia tidak akan sama sekali mencapai maqam kasyaf. Ya, orang ni sampai bila-bila pun dia tidak akan kasyaf hati dia. Tu kadang-kadang tuan-tuan, kita duduk dengan ulama'-ulama' tertentu, dia boleh nampak hati kita. Hati lalai ke hati berzikir. Dia boleh nampak. Bahkan kalau kita bercakap dalam hati kita, dia boleh dengar. Ni tuan-tuan, saya bersaksi dalam surau ni, ya, semasa saya duduk di Tarim, Hadramaut, Yaman ni, memang ada orang, tuan-tuan, ya, yang kita duduk baca dalam kitab-kitab tu, kita ingat orang-orang dulu saja. Sekarang pun masih ada orang-orang yang dipilih oleh Allah, memang dia dengar kita bercakap dalam hati kita. Salah satu caranya kita cuba test. Ya, dia duduk mengajar, kita pun tanya. Kita kata, Syekh, boleh tolong jawab soalan sekian-sekian. Dia pun, sekejap kita jawab soalan. Dia jawab. Saya ni agak nakal sikit masa mengaji dulu. Saya kata, ya ke? Lagi sekali? Macam tu. Ingat kebetulan kan? Ya. Banyak kali tuan-tuan, ya, saya melalui sendiri dalam surau ni, demi Allah saya cakap bahawa, tapi kalau orang tak lalu memang dia kata, ya ke? Betul. Orang tak pernah lalui. Tapi kalau yang kita pernah lalui, memang tuan-tuan, kita mengumpat, dia nampak. Rupa-rupanya mengumpat ni, lepas kita mengumpat, ada tanda kat muka kita. Muka pengumpat. Saya pernah juga. Ustaz pun pernah mengumpat juga. Terus ke? Saya pernah cerita pada tuan-tuan. Saya dulu duduk, okey lagi kan masa ni? Saya dulu duduk di Mesir. Mesir ni, kalau orang pernah pergi ke Mesir, kita jadi tertekan kat Mesir ni. Tapi kita minta maaf banyak-banyak. Bukan kita nak burukkan Mesir. Mesir ni Ardul Anbiya, bumi para Nabi. Jangan sembarangan tuan-tuan. Dia juga Ardul Kinanah. Apa makna Ardul Kinanah? Kalau kita cakap satu benda tak bagus, memang dia kena pada kita. Contoh kawan-kawan kita kan. Kawan-kawan kita, dia tak lulus satu subjek. Kita pun cakap kat dia, yang ni pun tak lulus. Tunggulah. Memang tahun depan subjek itulah kita tak lulus. Jangan tuan-tuan. Satu lagi, dulu kita ni masa nak pergi warak. Warak tuan-tuan dia. Minta maaf lah. Sampai di sana, yang benda yang kita rasa sakit hati, abang-abang kita ni cakap hari-hari nak kahwin.
Kita ni niat nak datang mengaji. Duduk dengan abang-abang, nak kahwin aja dia bercakap. Akhir sekali kita kata, tak ada kerja lain ke dia orang. Kita cakap, rupanya tahun depan kita yang nak kahwin. Dia jadi macam tu, tuan-tuan. Sebab memang mulut kena jaga. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ziarah kan, transit kan, kadang-kadang transit, tuan-tuan jaga mulut. Dia ardul kinanah. Cuma hati kita ni salah satu terasanya orang Arab Mesir ni dia kasar. Kalau dia bergurau kat kita, dia tepuk kepala, pam, memang bengang kita, tuan-tuan. Tapi dia bergurau aja. Biasalah bergurau, dia kata. Sebab orang dia ni tepuk kepala bergurau, tepuk punggung jangan. Kalau kita tepuk punggung dia, memang habislah kalbun, habis dia keluar. Dia keluar, dia marah. Sebab tu kalau kita nak suruh dia marah, kita pam, punggung dia teruskan. Dia kata apa? Dia marah kan? Dia panggil apa? Sejenis hubungan itu tu. Tu dia marah. Jadi yang saya, ada satu kali memang saya mengumpat. Satu kalinya, saya pergi ke Yaman. Hadramaut Yaman. Pergi Hadramaut Yaman, duduk semilik dengan Arab Mesir. Yang ni yang menyandawak ni. Arab Mesir itu pula, bila mana saya masuk, dia masuk dulu dalam bilik. Bilik kan, kita pergi daftar di pejabat, dia pun bagilah satu surat. Okey, engkau duduk bilik ni, nombor bilik sekian-sekian. Kita pergi, tengok ada Arab Mesir. Alah, dah lah kat Mesir, tengok Arab Mesir dah. Datang Yaman, Arab Mesir pula. Dia pun tanya, hantar minin. Arab Mesir ni dia tak ada cakap itu. Minin hantar. Daripada mana hantar? Saya kata Malaysia. Kalau Malaysia, kau keluar. Dia halau kita. Engkau keluar. Saya kata, siapa apa kena keluar? Dia kata dah penuh dah. Dalam bilik ni dah penuh dah. Dah penuh, tuan-tuan sekalian. Ya ke saya kata penuh? Dia kata dah penuh. Saya pun tanya dia, hantar man hantar. Kamu ni siapa? Saya ni ada surat daripada pejabat bawah tu, suruh naik ni bilik ni. Yang kamu halau saya tu, kamu tu siapa? Dia kata ana rais hazil ghurfah. Aku ketua bilik ni. Saya pun tanya Arab lain. Kita ni kan baru masuk. Siapa buat mesyuarat ni lantik ketua ni? Ketua bilik. Dia lantik dia sendiri. Yang ni yang nak marah ni terus kena. Saya pun keluar, pergi kat pejabat balik. Masa duduk keluar itulah kata, memang Arab Mesir perangai macam ni. Kita kan mulut kita. Duduk Mesir pun perangai macam ni. Kita nak marah sikit lah, tuan-tuan. Masa tu muda lagi lah. Masa tu muda lagi. Muda lagi. Semangat mak kilau pun ada lagi lah, tuan-tuan sekalian. Jadi marah lah kita. Pergi kat pejabat kata tak apalah kalau dia pejabat dia tengok orang Yaman lembut. Orang Yaman lembut. Dia kata tak apalah dah, dia tak bagi kau duduk bilik sebelah tu lah. Dia pun bagi duduk bilik sebelah. Lagi angin kita. Tuan sekalian, tak apalah. Mengumpat ni. Ni saya nak cakap. Bila mana saya turun, kita duk cakap kat orang ni, seorang syekh tu dia pun tengok. Dia tengok. Saya pun tanyalah, kenapa? Dia ni dah jumpa sebelum ni. Jumpa dia angkat tangan, dia bagi salam ni Malaysia ni terkata kenal kat negara Arab. Ahsanan nas fid dunia. Manusia paling baik di dunia. Kalau pergi ke Mesir, hantar daripada mana? Malaysia. Ahsanan nas, manusia paling baik. Memang betul tuan-tuan. Orang Malaysia ni di mana-mana pun, negara Arab, dia kata manusia paling baik. Kan dia bertanya daripada mana, dia senyum dia apa, tiba-tiba dia jeling gitu. Kita pun tanya, orang lama, hantar ada buat apa tak, dia kata. Saya kata ada, duk cakap kat Arab Mesir. Itulah, dia nampak muka hantar mengumpat. Tuan-tuan. Tu jangan, ya. Tu nak bagi tahunya ada orang atas muka dunia dia kasyaf. Ada, kasyaf tu ada, tuan-tuan. Banyak lagi cerita yang saya boleh cakap, tuan-tuan sekalian. Sebab tu duduk di Hadramaut ni kita jadi takut. Nak cakap satu benda kita takut. Sebab apa? Memang Habib tu tahu. Dia tahu. Ada satu kali dia marah secara umum. Saya alhamdulillah pergi kali pertama tu saya duduk di rumah Habib Ali Jufri Zainal Abidin. Tak duduk asrama, duduk di rumah dia. Dia tak duduk situ. Kenapa dia tak duduk rumah tu? Katanya, saya tanya orang lama, sebab masa ni rumah Habib Omar, ni jalan tengah. Ni Darul Mustafa, ni rumah Habib Omar, ni rumah Habib Ali Zainal Abidin Jufri. Jalan ni tengah, jalan besar. Dia tak duduk rumah ni sebab apa? Sebab orang bina rumah dia tu ada satu tembok kat rumah dia tu. Orang Arab kan atas tu dia tak ada bumbung. Tembok dia tembok sini. Tinggi sikit tembok tu dengan rumah Habib Omar. Rumah dia maknanya kalau kata ni bumbung rumah Habib Omar, dia tinggi sikit aja. Dia tak duduk dah. Kenapa? Kalau dia duduk situ dia tak ada adab. Rumah dia lebih tinggi pada rumah guru dia. Yang tu adab.
Ya, besar gitu lah. Jadi akhirnya tuan-tuan cakap ni dululah, kita sambung akan datang nanti. Tapi tajuk ni dia ada sikit muka surat tu, muka surat 94 tu. Tapi kita sambung akan datang lah tuan-tuan sekalian ya. Kemudian ada dua perkara. Pertama, sesiapa yang tidak menjaga hati dia muraqabah dengan Allah, maka dia tidak akan sama sekali mencapai maqam kasyaf. Apa makna kasyaf? Penyingkapan tabir hati dia. Dia boleh nampak. Dan musyahadah. Dia tak akan sampai kepada praktikal kaedah yang kedua, iaitu musyahadah. Kerana apa? Kerana muraqabah ni sampai ke muncak dia baru permulaan musyahadah. Kemuncak muraqabah berapa tahun? Tengok pada orang-orang lah. Kadang-kadang dia boleh jaga hati dia dengan Allah ni 2 tahun baru boleh betul-betul fokus. Kadang-kadang 10 tahun. Tuan-tuan sekalian, 10 tahun barulah hati dia betul-betul, barulah dia masuk kepada permulaan musyahadah. Itu atas kehendak Allah. Tapi ada orang ni tuan-tuan terserah pada Allah. Wallahu a'lam. Kita sambung akan datang insya-Allah ya. Ada soalan? Atau macam biasa? Macam biasa tu maknanya macam biasalah. Tak ada soalan. Alhamdulillah. Jadi akan datang kita sambung ke 94. Allah, alhamdulillah. Tuan-tuan, selebihnya banyak-banyak berdoa kepada Allah. Moga-moga Allah jadikan hati kita semua hati yang sentiasa ingat Allah. Itulah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.